Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in wa 'ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan rahim Muhammad Nasir bin Abdullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Maksud daripada firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala lah Tuhan yang memiliki kerajaan. Dia memberikan kerajaan kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Dia mencabut kerajaan daripada sesiapa yang dia kehendaki. Dia memuliakan ke atas sesiapa yang dia kehendaki, dan dia menghinakan ke atas sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Bagi Allah lah segala kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Maksud ayat 26 Suratul Ali Imran. Yang dihormati lagi dikasihi pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surah masjid, surah Fadil Tuan Imam, muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Atas apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, itulah yang pasti berlaku.
saya tidak dijadualkan untuk berceramah pada malam ini. Saya difahamkan sepatutnya ada orang lain yang berceramah, tetapi karena beliau tidak dapat hadir, saya telah dijemput untuk menggantikan program pada malam ini. Dan gambarannya, bila bertukar pemandu ni, maka perjalanan dan larian bas tu dia lainlah sikit. Driver dah tak sama. Asalnya ada dah kabarnya Datuk Nik Zawawi. Datuk ni kalau dia bawa bas cermat dah sikit Datuk. Orang yang tak datuk macam kita ni pakai belah langgar je. Tapi insya-Allah on track. Gambarannya tuan-tuan, ibu-ibu semua dah penuh dah duduk dalam bas tu. Enjin dah hidup. Driver pun dah duduk, tiba-tiba ada hal dia turun. Saya pula kebetulan dia lalu tepi bas tu, dia nampak. Itu je cerita tu. Bukan saya nak manjat saja kata nak bawa bas dah. Dia kata, Ustaz, tolong bawa lah bas ni. Dia kata, saya tak boleh nak bawa. Jadi awak mikir enjin bas dah hidup, penumpang pun dah excited dah duduk dalam bas. Jadi saya cuba bawa lah tu je lah. Cuma kalau tak kena masuk gear brake melambung tu, saya minta maaf lah. Nah, tapi sampai insya-Allah bila driver tukar, dia lain cara bawa dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sengaja saya membaca ayat 26 suratul Ali Imran tadi. Ayat ini merupakan ayat yang diantaranya di dalam Al-Quran yang menceritakan berhubung dengan kerajaan, berhubung dengan politik dan pemerintahan secara umum. Karenanya setengah di kalangan orang-orang Melayu di negara ini, dia tak apa kenal ayat ni. Walaupun ayat ni sebenarnya tiap-tiap hari dibaca selepas daripada sembahyang 5 waktu, sebelum daripada kita melakukan tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 99 kali. Di antaranya yang itulah kita baca qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha sampai habis. 10 tahun setengah di kalangan setengahnya membaca. Tapi kadang-kadang terlepas begitu aja dan tak perasan. Rupa-rupanya ayat ini adalah ayat siasat, ayat yang berhubung dengan persoalan politik. Itu yang sini tidak. Kalau digombak setengah-setengah masjid, marah dia baca ayat ni. Ya. Nanti habis kuliah dia hentamnya kita kat luar. Dan kali jangan dijemput ustaz ni, kata dia. Datang masjid kita cerita-cerita politik pula dalam masjid. Sesat, kata dia, tu yang tak tahan. Dia yang sesat ialah apabila berpolitik kemudian meninggalkan Islam. Itu sesat. Menceritakan politik dalam masjid bukan suatu kesesatan, tapi itu suatu kewajiban. Terangkan aja dalam Islam kerangkanya itu ada siasat, itu aja. Jangan berpolitik. Itu lain. Berpolitik, buat pentas dekat padang bola, ceramah umum, situ kita berpolitik. Dalam ni nak mencerita, dalam Islam ada ekonomi, dalam Islam ada bab munakahat, dalam Islam ada bab jinayat, dalam Islam ada bab siasah. Itu bukan menyebut kumpulan A, kumpulan B. Ya, kita menggambar sebab ini Quran. Kalau Quran pun tak boleh dibaca dalam masjid surau,
Beritahu saya di mana lagi kita nak baca Quran tempat terbaik, ya. Sebab itu kita pun dah wirid, semua orang pun dah hafal ayat ni. Jadi dah hafal tu berpuluh tahun dah. Takut esok lusa kita meninggal tak faham. Jadi kita kupas sikit dah malam ni. Saya pula pakai dicekak aja suruh jadi driver, kelah kabut cari ayat itu, ya. Terjumpa ayat yang ni pula, yang ni je lah. Gitu, ya. Ada orang menyebut bahawa sebenarnya dalam masjid madrasah surau tak boleh sebut politik. Kalau dia kata jangan berpolitik, saya bersetuju. Dan saya demi Allah tidak pernah berpolitik dalam masjid. Tak pernah saya. Saya tahu saya di mana. Saya reti audien di hadapan saya siapa. Tapi kalau di markas ke apa, saya tahulah memang tempat dia, tak apalah. Ya, cuma dalam masjid madrasah surau ini ayat Quran, dan ayat ini berkait dengan siasah, dengan politik, saya sebut. Orang-orang yang kurang memahami itu, mereka jangan acap sangat menyebut, ya. Kalau nak ke masjid, jangan bawa politik, gantung politik di luar pagar. Jangan cakap macam tu. Pertama, Nabi SAW tak pernah buat macam tu. Tak ada satu hadis pun yang kita jumpa Rasul SAW mengajar demikian. Yang kedua, hadirin semua, ini realiti. Kalau sekiranya kita tak mahu bawa politik dalam masjid, nak bersih betul, jawab dia bertelanjang kita datang masjid. Sebabnya kita pakai pakaian ni, saya pakai jubah, tuan-tuan pakai t-shirt ke seluar panjang, tak kira kita berpakaian. Ibu-ibu dengan telekungnya, baju kurungnya. Semua barang-barang ni kita beli di kedai. Katalah mudah-mudah cerita, beli dekat Globe Store lah. Kalau belah sini sikit, Kanda pun tak apa laku dah, Jekyll. Kalau belah Shah Alam Kelang ni, dia main Jekyll sekarang. Kain ni kita beli dekat Jekyll, boleh jadi seorang 4 ela, mungkin 3 ela setengah. Tengok saya badan lah, saya segulung ngam-ngam je, ya. Badan saya lah, jangan ikut jadi kekapan nanti, ya. Kita beli dekat Jekyll kain gulung. Bila dah beli tu, barulah kita tempah apa semua baik. Jekyll, kain gulung tu, dia import daripada luar. Boleh jadi daripada negara China. Mungkin kain itu diimport daripada US. Bukan dia buat di sini, kilangnya di belah sana. Biasa negara China lah, ya, buat kain-kain ni. Maka bila dia import tu, dia kena ada lesen import untuk dia berniaga tu. Maka kena ada lesen daripada Kementerian Perdagangan. Kementerian ni apa? Bukan politik. Siapa yang jaga semua kementerian kalau bukan orang politik? So kena ambil lesen tu daripada kementerian. Itu atas urusan orang-orang politik menyusun. Dapat dah lesen import sampai di pelabuhan. Sampai pelabuhan bukan boleh punggah keluar je daripada kapal. Ada dia panggil cukai excise duty import export. Kena jumpa custom dulu. Custom check berapa apa semua, kira cukai, bayar cukai kepada custom. Namanya Jabatan Custom. Jabatan-jabatan ni apa? Bukan orang politik susun. Dah bayar ke dia, baru dapat keluarkan kain tu, baru dapat dimasuk ke bangunan Jekyll, Kanda, Globe Store ke apa benda lah, Emporium mana-mana pun. Dan nak buka Jekyll, nak buka Globe apa semua ni kena ada lesen. Kena pula pergi Kementerian Perdagangan, baru dia boleh letak situ store dia apa semua. Kementerian ni siapa jaga kalau bukan orang-orang politik yang menyusun?
Kita pun beli, pergi jahit. Orang yang buka kedai jahit tu, dia kan ada lesen. Kalau kami di Gombak tu MPS. Kalau di sini adalah Majlis Perbandaran Sepang. Kena ada lesen itu. Buka kedai jahit, tidak ada serbu, tutup. Di lintangnya wayar merah hitam tu, merah putih, habis. Mesti ada lesen tu, mesti dipamerkan. Setahun bayar. Dan ambil lesen MPS apa semua tu apa, bukan cerita politik semua. Nak boleh keselai baju ni, tak tahu berapa politik bergayut kat baju ni, kementerian tu, jabatan ni. Maka kalau kita kata kalau nak masuk masjid, tinggalkan politik di luar masjid, bogel je lah masuk, tak payah baju. Tu jawab dia. Kat baju, pakaian, kasut, semua tu ada riwayat-riwayat politik di situ. Sebab itu dalam Islam, siasah ni benda besar. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, ada di antara mereka yang terlibat dengan politik dan pemerintahan. Ada di antara mereka yang tidak berkerajaan. Ada di antara nabi-nabi itu berkongsi dalam berkerajaan. Allah atur dah dalam Quran semua dah. Di antara nabi yang berkerajaan seperti Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Ni dua beranak lah. Nabi Daud ayah, Nabi Sulaiman tu anak dia. Jadi kalau buat IC lah kalau hari ni, mana kalau Nabi Sulaiman ada IC dia Sulaiman bin Daud lah. Di Sarawak ada seorang. Ni dua beranak ni raja yang memerintah dunia. Dia ada kerajaan dia, kan ada kisah dalam Suratun Naml. Apabila Nabi Sulaiman tengok burung belatuk, orang Melayu panggil burung belatuk, Quran kata hudhuda, Nasir kata tanya sama hudhud. Dia ada lagu dia pula ya. Di mana bila dia tengok tak ada, dia tanya amkana minal ghaibin, mana pula pergi hilang burung belatuk ni. Tak lama balik burung belatuk tu, Quran cerita tu. Dia buat report ke Nabi Sulaiman, ada benda wahai tuanku, sebagai nabi dan raja, tuanku tak tahu, saya tahu. Saya macam biasa pagi-pagi saya terbang jaga bodoh. Pagi ni sedap pula terbang terlepas bodoh. Lepas masuk ke Sabah, ke negeri Yaman. Wahai tuanku Nabi Sulaiman, di Yaman tu ada seorang perempuan yang memerintah. Dia gila merintah ni sampai dia ajak rakyat dia menyembah matahari. Ini cerita perempuan gila merintah ni sejak zaman Nabi Sulaiman dah ada. Zaman Encik Sulaiman hari ni pun ada perempuan gila nak merintah, yang memerintah laki dia. Dia pula lebih tu yang tak tahan. Kalau kita baca Quran kita jumpa semua. Cuma hari ni burung belatuk tak cerita, orang tak nampak tu. Baiklah. Jadi itu berkerajaan, sekadar contoh aja. Banyak nabi yang tidak ada kerajaan. Ya Nabi Daniel dan sebagainya, ramai. Ada nabi yang berkongsi dalam berkerajaan, seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dia bukan raja besar seluruh Mesir dah. Dia hanya wazir treasury, keuangan tu dia jaga. Setiap keuangan, ketua keuangan dia lah, CEO tu. Jadi bajet apa semua yang mimpi lembu gemuk, lembu kurut, 7 tangkai gandum, itu. Jadi dia berkongsi dalam berkerajaan. Di antara nabi yang menegakkan kerajaan juga ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegakkan kerajaan Islam di Madinah. Jadi ada siasah ni, ya. Ada politik dalam agama, dalam Islam. Kita telah sering mengungkap bahawasanya yang menyatakan dalam Islam ni tak ada politik, atau apa yang dipisahkan, agama lain, politik lain,
Itulah yang dinamakan faham sekularisme, yang bukan berasal daripada Islam, tetapi berasal daripada negara barat. Ringkasnya, pada suatu ketika berlaku pertembungan di antara orang-orang agama, yakni para padri, para pendeta, bishop, pope yang menguasai gereja, dengan kaisar, yang para pemerintah yang memerintah pada masa itu. Bertembung, di mana pemerintah ada pengaruhnya. Padri-padri, orang-orang agama ni pun ada pengaruhnya. Sehingga sejarah mencatatkan berlaku penyelewengan di kalangan pendeta-pendeta yang jahat. Dia kumpul orang ramai di gereja, dia buat riwayat, dia buat cerita. Dia kata, malam tadi, ya Tuhan bagi tahu pada aku, tanah 100 hektar tepi kat Sepang tu tukar kerana nama aku. Itu arahan Tuhan. Dia buat keleweng, macam itulah dia buat gelincir. Sehingga penguasa pun jadi kurang senang, bertembung dengan gereja. Macam-macam lah berlaku, pembunuhan, peperangan, banyak riwayat. Akhirnya mereka duduk dan bincang. Maka mereka menyatakan untuk mendatangkan kestabilan dan keamanan bernegara, maka mestilah dipisahkan di antara gereja, yakni orang agama, dengan politik, orang yang memerintah. Maka yang namanya pop, yang namanya padri, nan, padri perempuan itu, kamu di gereja aja. Adapun hal negara, serah ke kami orang politik. Maka agama dengan agamanya tak ada politiknya. Politik dengan politiknya, buang agamanya. Inilah yang mereka putuskan. Apa yang dinamakan faham sekularisme itu. Da'ma lillahi lillah wa da'ma lil qaisar lil qaisar. Beri hak Allah kepada Allah, yakni agama-agama. Beri hak kaisar, pemerintah, raja-raja, beri hak dia. Itu ada campur. Apabila mereka menerjah ke seluruh dunia dan menakluk negara-negara Islam dan menjajah, maka faham inilah yang mereka tanam ke dalam pemikiran umat Islam. Ianya menjadi al-ghazwul fikri, serangan pemikiran yang hebat, sehingga menjadi macam akidah di kalangan umat. Agama lain, politik lain. Ada Nabi tak ajar. Ini bermula di Eropah. Makanya dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat politik. Bahkan ulama-ulama banyak mengarang kitab-kitab berhubung siasat dan politik. Hatta Imam Ghazali rahmatullahi alaihi, yang terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ini hebatlah kitab ni. Ya, bukan semua orang mampu mentakwil dan mengajar ihya. Dia tak tahu Allah memang buat macam tu. Kalau tak betul-betul, tak terbawa kita. Saya sendiri tak berani. Dia hebat, karamah itu lain kitab. Walaupun kitab tu kita panggil kitab tasawuf tu, Ihya Ulumuddin ni, tapi dalam tu kalau kita buka, ada satu maudhu', suatu tajuk, dia tulis Babul Imamah, bab imam, yakni bab pemerintahan. Oleh kerana orang-orang Melayu faham Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, akikah, bersunat, cuti sekolah, makanya bila imam tu dia ingat imam semayang. Itu masalah. Padahal babul imamah, bab imam tu dengan makna ketua negara. Walaupun kita tasawuf, Imam Ghazali masukkan tajuk kepimpinan, politik dan pemerintah. Adakah kita jauh lebih alim daripada Imam Ghazali dengan menolak dan tidak mahu mengambil kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Khaldun misalnya mengarang kitab Al-Muqaddimah.
Ada kitab Siyasah Syari'iyah, ini mutaakhir, ini banyak. Dia macam-macam ditulis oleh para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah menyebut soal pemimpin, soal jadi ketua ni, hakikat sebenar dia yang tentukan. Itu memang tuan, dia nak siapa dia ambil. Kita usaha, kena usahalah. Tapi natijah di sisi Allah, dia menentukan, itulah yang akan berlaku. Ya. Makanya pemimpin ni kata ulama, ada yang datang dan pergi, ini biasa. Biasa aja. Ya, pemimpin itu dia datang dan dia pergi. Ada yang datangnya diraihkan. Suka orang bila dia menjadi pemimpin. Perginya ditangisi, terasa sangat kehilangan dia. Bila dia tak ada ke, bila dia meninggal ke, ditangisi kepergian. Ada pemimpin yang adil, maka dia disanjungi. Ada pemimpin yang zalim, maka dia dibenci. Ini merupakan fitrah yang Allah Ta'ala letak dalam diri dan perasaan manusia. Itu dari segi pemimpin. Ini seperti poin-poin ini daripada kitab Ibnu Khaldun, ya, Al-Muqaddimah itu. Kemudian Ibnu Khaldun menyatakan dari segi rakyat, dia kata ada rakyat yang bijak, cerdik, dan ada rakyat yang bodoh. Ini saya ambil daripada kitab ni. Bukan saya kata rakyat ni bodoh dah. Ini nak dikupas oleh ulama tu gitu. Rakyat ni kata dia terbahagi dua. Ada rakyat yang cerdik, yang bijak, ada rakyat yang bodoh. Yang dikategorikan oleh ulama rakyat yang bijak ialah rakyat yang berani mengkritik kerajaan yang melakukan penyelewengan. Ini bijak. Manakala dikategorikan sebagai rakyat yang bodoh, dia membiarkan pemimpin atau kerajaan itu melakukan kezaliman, lalu dia bersama dengan kezaliman itu. Itu bodoh. Sebab nanti di akhirat terkena juga firman Allah Ta'ala, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Kamu jangan cenderung, jangan menyokong dan bersama dengan orang-orang yang zalim. Nanti kamu pula disambar oleh api neraka. Api neraka ni memang kita mengaku awal tak ada siapa pun yang boleh tahan. Saya pernah menyebut ketika berceramah di Perak. Saya pun negeri asal Perak, tuan-tuan. Kalau saya sebut tempat, berhenti kuliah kita malam ni. Saya memang lahir di Tanjung Rambutan, tapi tenang, saya tak gila. Tu nak sebut. Tapi kalau kami member ni mengaku ipoh je, dia tak tahan. Malu juga awak nak mengaku Tanjung Rambutan ni. Dah tak ada Allah situ kan nak pula macam mana? Tanjung Rambutan tu ada dua. Satu yang dalam kandang tu, satu yang luar kandang. Saya yang di luar tu. Selamat insya-Allah. Itu masa kita berceramah di Perak, pergi ke kawasan yang pendalaman sikit lah. Kampung jenis hati-hati bercakap. Dia cerita pasal syurga neraka ni. Lama ceramah kita sejam setengah dah, datang jauh. Atau masa minum-minum tu, depannya ada minum tu. Masa minum-minum tu, dia ada dalam ramai tu ada seorang nakal tu. Dia mengidam-ngidam tapi dia bercakap, Allah Ustaz, kata dia. Tu cara orang belah sana. Atau mari ke kampung kita, bercerita tentang syurga neraka. Tanjat, tanjat tu terpanjat lah.
Atau ustaz nak ngabur ke ustaz, walaupun katanya masuk dalam neraka, atau lama-lama syurga juga. Dia jadi melawan tu, dia melawan juga. Walaupun dalam neraka, lama-lama syurga juga. Gini jelah saya selalu sebut, panas neraka ni jangan buat cakap macam tu, tak tahan nanti. Memang tak tahan. Tonton duduk di spa, kerja di Gombak, nanti petang balik kerja daripada Gombak, naik motor sampai ke rumah balik. Sampai di rumah, tongkat motor jangan mati enjin dulu. Dah tongkat dua motor tu duduk nyangkung, jilat exhaust tu. Try sekali lah, sekali aja. Ini permintaan sungguh. Nak rasa tahan kadang. Yang menyebut tadi, alah lama-lama syurga juga. Aja jilat exhaust tu, try sekali. Takkan tahan tuan-tuan. Jangan. Exhaust tu nak banding api neraka Allah. Bukan bandingnya lah, ujung rambut pun dah panasnya neraka. Jadi jangan buat nyembang. Ada orang perak yo, melabunnya tu lebih, ya? Itu. Jadi disebut bahawasanya orang-orang, yakni rakyat yang bodoh, dia menyokong dia kerajaan apa pun ikut, dia zalim lah, lantaklah, okey lah gitu. Benda zalim pun dia tak bangkit. Itu dia rakyat yang bodoh. Sesebuah negara, kata Ibn Khaldun, kalau nak dibangunkan, berikan kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat. Jangan diikat tangan dan mulut mereka, kata Ibn Khaldun. Dan jangan diadu domba lalu ditakut-takutkan mereka. Jangan. Nanti katanya sukar tamadun itu berkembang dalam sebuah negara. Biarkan aja. Contoh saya bagi. Ada orang yang membuat kajian negara Malaysia itu. Banyaklah faktanya saya baca. Di antaranya dia menyebut bahawa Malaysia ni memang bumi yang paling bertuah di antara bertuah yang Allah bagi, kata dia. Kerana kata dia, Allah telah menyusun 3 bangsa di atas bumi Malaysia ni secara asas: Melayu, Cina, India. Dia kata bangsa Melayu ini pernah berkerajaan, berpusat di Melaka, Kerajaan Islam Melayu Melaka. Dan kita bangsa Melayu ini pernah memerintah Asia Tenggara selama lebih daripada 500 tahun. Bahkan kerajaan Islam Melayu Melaka itu pernah menegakkan kepimpinan dan pemerintahan khalifah di Ayutthaya, Burma. Ini sejarah, tuan-tuan. Kita orang Melayu hebat, tuan-tuan. Luas kerajaan Melayu Melaka ini. Tapi masa penjajah masuk, ditipunya kita. Tuan-tuan boleh pergi ke Melaka. Tuan-tuan jumpa satu kawasan tempat rehatlah malam-malam makan sate apa semua. Dia panggil Bandar Hilir. Sekarang dia dah tambak laut tu jadi. Dulu dia tak tambak, tuan-tuan. Jadi ombak tu pukul semua air naik. Kita duduk makan sate kat situ cukup syok. Masuk Kuala Masin tunggu ombak empat je ulu je tu, tarik tu lah. Masa saya jejah 3 tu, saya ingat lagi kat Melaka tu. Jadi sekali kan dah ditambak ni buah hotel apa cantik lah pembangunan tu. Baik. Di situ Bandar Hilir, tempat makan apa semua malam. Bandar Hilir. Mana hulunya, tuan-tuan? Hulu Melaka di Pulau Langkawi, tuan-tuan. Pergi ke Langkawi, kamu akan jumpa kampung Hulu Melaka. Situlah hulu dia. Itulah besar dan luasnya kerajaan Islam Melayu Melaka. Tapi kita ditipu dengan buku sejarah. Kerajaan Islam Melayu Melaka kat Melaka tu lah musim kita tu. Allah Akbar.
500 tahun sejarah ini dipadamkan oleh penjajah. Tak jumpa dalam buku sejarah. Buka aja Portugis menyerang Melaka 1511 tu je. Sebelum 1511 tu, bagaimana hebatnya kerajaan Islam Melayu Melaka ini berkembang, menakluk dengan Islam sampai ke seluruh Asia Tenggara, bahkan sampai ke India. Kerajaan ini Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Mansur Shah, apa semua ni turun-temurun sampai ke India. Dengan Islam mereka tidak bangun dengan yang lain daripada itu. Daripada Melaka tu dia hantar ulama-ulama melalui laut Cina Selatan dan sebagainya, pergi berdakwah, naik sampai ke Thailand, singgah di Patani. Sampai hari ini Patani jadi lubuk Islam di Asia Tenggara. Ada di antara ulama-ulama daripada Melaka ini sampai ke negeri Kelantan. Mereka masuk ke persisiran kawasan itu dan naik ke atas sebuah pulau yang tidak ada orang. Oleh kerana mereka ini daripada Melaka, dinamakan kawasan kampung itu Kampung Pulau Melaka. Sampai hari ini Umar Tunku Aziz itu, saya tidak heran di Pulau Melaka itu lahir seorang ulama yang menegakkan kerajaan 20 tahun lebih dengan penuh amanah atas prinsip agama. Berserbannya, berjubah, berkata rawak, jadi menteri besar. Saya tidak heran. Sebab Pulau Melaka itu transit bagi ulama-ulama yang besar dari seluruh dunia yang datang dari Melaka untuk berdakwah, singgah di sana. Sampai hari ini ada lagi Pulau Melaka. Sampaikan ulama-ulama Islam dari Melaka sampai ke India. Mereka menyebarkan Islam di sana, membuka madrasah, mengajar orang-orang India di sana tentang Islam. Oleh kerana madrasah itu terlampau banyak di daerah itu, banyak sangat, maka wilayah itu dikenali dengan nama Madras. Bandar Madras itu daripada perkataan madrasah. Oleh kerana orang-orang yang bukan Islam ni tidak mahu sejarah ini diketahui oleh umat Islam, mereka tukar Bandar Madras kepada Chennai pada hari ini. Jauhnya bunyi itu, tak bunyi dah Madras. Kerana kalau ada ulang sebut Madras, cepat lambat umat akan tahu dengan maksud madrasah. Ini mengapa kita jadi tak reti, tak faham, tak dapat faktanya. Sebab asas yang tadi itu, agama lain, politik lain. Kita sendiri tutup pintu ini sehingga kita tidak tahu nilai kita atas agama dan politik pemerintahan bangsa Melayu. Ini apa yang ada di belakang? Ada juga nambahan tu, sikit je dah. Kampung Portugis ada dah sikit. Islam sudah tidak ada lagi di sana. Padahal undang-undang Islam pernah dijalankan di negeri Melaka. Ini politik, ini sejarah. Mereka naik, ya, orang-orang Melayu naik sampai ke Thailand. Thailand ni dia banyak sungai, tuan-tuan. Dia bawa Islam ke sana. Ada sungai yang lurus, ada yang bengkok-bengkok berjurang. Sehingga ada satu kawasan sungai yang bengkok itu tenang sedikit airnya, disitulah dibuka penempatan, sehingga akhirnya jadi ibu negeri Thailand, Bangkok. Bangkok itu bahasa Melayu, tuan-tuan. Karena Bangkok kawasan sungai di situ. Ini sampai hari ini namanya Bangkok, ditukar Bangkok. Asalnya Bangkok. Tahu dah Bangkok lah. Besi Bangkok tu. Bengkok-bengkok itu bahasa Melayu. Allahu Akbar. Menangis kita melihat sejarah tok nenek kita yang menegakkan politik Islam suatu ketika dulu di negeri Melaka. Sampai kita agama lain, politik lain, apa-apa je lah. Ini jadi hilang kemuliaan bangsa Melayu kita, tuan-tuan. Ini sejarah.
Sebab itu kita menyebut tentang sejarah dan ini fakta. Mereka pergi masuk ke kawasan kepulauan Ternate. Ulama-ulama di Melaka, raja-rajanya, sultan-sultannya, semua tegak atas nama Islam. Tuan-tuan tengok kalau Piramli buat filem ke hari ini terbongkar semua, tuan-tuan, baru nampak betul yang dia buat. Dia ambil, tuan-tuan tengok Ahmad Nespu jadi raja pakai serban, tuan-tuan, di Melaka. Tengok filem Piramli. Tuan-tuan tengok Nujum 4 Belalang. Tok Nujum pakai jubah, pakai serban. Bayang tuan-tuan. Tu zaman-zaman kerajaan Islam lagi Melaka. Padahal Nujum ni tak apa elok lah, kerja syirik tak ketahuan. Bohong ahli Nujum sekalipun betul, Rasulullah kata. Tapi tuan-tuan menggambarkan hebatnya Islam tu sampai Tok Nujum pakai jubah. Belalang dia dah kelang kabut. Tengok buka belalang semua, dapat nak kerja. Ramli untung ke dia semua. Ramli pun tak tahu. Ini. Tapi dia buat tu betul, tuan-tuan. Ramli ni. Kita tengok, sejarah ni. Bila naik, mereka menerjah sampai ke kepulauan Pasifik. Islam disebarkan sampai ke sana. Pada masa itu lautnya bersih lagi, belum ada orang yang menerjah Madaraka. Mereka menemui apa yang dinamakan kepah, mutiara. Quran menyebut lu'lu' wal marjan. Dia bukan surah Rahman, surah Waqi'ah. Kepah besar dia, bila dibuka tu ada mutiara putih tu. Lu'lu' wal marjan. Makanya bila ekspedisi demi ekspedisi pergi berdakwah ke sana, ke kepulauan Pasifik sana. Bila trip lain sampai, dibawa oleh orang-orang yang telah lebih awal datang. Bila masuk ke kawasan pesisiran pantai itu, bercakap dia, wallahi, kata dia tukang bawah ni, huna lu'lu', dia kata. Di sinilah permata-permata tu, sinilah huna lu'lu'. Daripada perkataan Arab huna lu'lu' itulah jadi bandar Honolulu di Pulau Hawaii sampai hari ini. Honolulu tu tuan-tuan, huna lu'lu'. Tuan-tuan, menangis kita kalau kita kaji setiap bandar di dunia ni. Islam telah sampai semua. Kita masih lagi ada politik lain, agama lain. Ada bangsa Melayu kita dulu jadi mulia kerana segera dan serentak ad-din wa daulah, agama dan negara itu. Ini sejarah. Hari ini tinggal sejarah saja. Kalau saya nak ceritakan terlalu banyak ya hal-hal yang berkait dengan kerajaan Islam Melayu Melaka ini. Baik. Ibnu Khaldun dia menyebut lagi, pemimpin ni kata dia ada 4 jenis. Ya, ada 4 jenis pemimpin. Yang pertama, sebelum dia jadi pemimpin, dia kaya. Selepas dia jadi pemimpin pun dia kaya. Dia memang daripada asal dia kaya lah. Macam MB dulu, dia memang kaya dari asal, ya. Memang jenis orang berduit. Bayarlah dia punya kayu goh, punya beg kayu goh tu dia ada 54 beg itu. Berapa jumlah duit itu kalau nak dibeli? Satu beg bulat kayu goh tu berapa dalam isi kayu goh? Nak boleh satu tu kena daftar 1,000 bayar kelab. Dia ada 54 dia punya tu. Awak sebatang kayu goh pun tak ada banyaklah sembang di bawah. Ada pemimpin katanya sebelumnya dia kaya, lepas habis dia memimpin letak jawatan pun dia kaya. Yang ni kata Ibnu Khaldun, mereka-mereka ini ada yang amanah kepada rakyat, ada juga yang khianat kepada rakyat. Satu. Yang kedua kata Imam Ibnu Khaldun, pemimpin masanya sebelum dia jadi pemimpin
dia miskin. Dia naik tu dia miskin. Lepas dia jadi pemimpin, kaya-kaya dia. Kata Imam Ibn Khaldun yang ni banyak. Mereka-mereka ini katanya tidak amanah, mengompak harta rakyat, tidak melakukan keadilan ke atas rakyat, kata dia. Manakala kategori yang ketiga, sebelum dia naik jadi pemimpin, dia kaya. Lepas dia jadi pemimpin, dia miskin. Yang ni kata Ibn Khaldun, dia ambil berat hak rakyat. Risau dia, gunsing dia. Harta dia memang dia habiskan untuk rakyat. Yang ini susah untuk dijumpai dan ditemui. Ayat dia habiskan untuk rakyat. Manakala yang keempat, pemimpin yang jenis sebelum dia naik jadi pemimpin dia miskin, lepas jadi pemimpin pun dia miskin juga. Nyentuh. Yang inilah yang susah nak cari, kata Ibn Khaldun. Mereka-mereka ini diantaranya seperti Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih, cicit kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tu tuan dia tu. Ketika Umar radhiyallahu anhu naik menjadi khalifah Islam yang kedua, Sayyidina Umar membuat ucapan pada hari awal dia dilantik. Di antaranya Umar menyebut, demi Allah, jika sekiranya kamu mendengar ada orang yang kenyang di Madinah ini, maka ketahuilah orang pertama yang kenyang di Madinah adalah rakyatku. Dan jika sekiranya kamu ada mendengar orang yang lapar di Madinah ini, demi Allah ketahuilah bahawa orang pertama yang lapar di Madinah ini adalah aku. Itu dia qiyadah, dia panggil kepimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni ibu-ibu bapa-bapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia ni tubuh dia gemuk rendah. Dia gemuk rendah, jari itu pendek-pendek. Kalau dia berjalan tu gempal, dia gempal gitu. Kemudian dia tu bald head. Dia rambut dia tu licin, bukan rambut, kepala tu licin. Dia tidak akan dikenali ketika dia nak ambil wudu, kerana pucat menggeletak, tergelabah, tak ketahuan. Takutkan Allah kerana nak solat. Kita dah ambil wudu, sempat balas batang, cepat syah dah kamat. Kejap sempat lagi. Umar tu dah ambil wudu tu takut. Tapi tak kata tuan-tuan yang buat rokok ni payah tuan-tuan. Dia sedap ada hujah tu. Ustaz tak merokok boleh cerita lah, betul juga ya. Cuba ustaz serokok, jadi pula pernah. Anak saya ni tiap-tiap tahun memang bawa orang pergi haji. Jadi bila dah habis urusan-urusan haji ni, kita buatlah 5-6 kuliah sebelum balik ke Malaysia. Kita namakan muhasabah haji. Memang tiap tahun bila masuk kuliah tu anak selit-selit, anak saya sambil jok gitulah. Anak pesan tu supaya berhenti merokok. Tak cantik sangatlah kita dah pergi haji apa semua, menangis-nangis. Ya, subuh pukul 4.45, pukul 2.30 dah tekan dia turun. Balik bandul rokok lagi, tak cantik lah. Ya. Apa yang kita tangiskan, taubat apa kat sana, tak tahu. Jadi kita sebutlah, saya kata tidak hadis ya, tapi memang disebut oleh Tok Kanadi rahmatullahi alaihi.
Tapi ini tidak hadis, ya. Cuma cakap orang alim lah. Dan orang alim kalau dicakap kadang dia ada cakap atas takwa dia, atas iman dia. Ada sahabat bagi tahu dia ada jumpa dalam kitab ditulis di Tok Kenali, tapi anak tak jumpa lagi lah. Tapi fakta tu anak diberitahu lama dah, dan tuan-tuan pun tahu Tok Kenali ada sebut di antara tanda haji mardud. Dia akan lebih mudah faham haji yang ditolak ialah orang-orang yang apabila sebelum pergi haji dia merokok, balik daripada haji tak berhenti serokok tu. Itu tanda tak diterima haji. Ini kata Tok Guru Kenali lah. Ajar hujah-hujah mana hadis. Kalau ada hadis bawa hadis, jangan hujah macam tu. Ni orang alim cakap, nak berhenti tak nak sudah, ya. Aku tu bagi tahu aja. Jadi anak pun hurai lah cerita tu. Anak katakan bagus kalau tuan-tuan serokok sehari RM20. Cuba berhenti, simpan RM20 sehari. Sebulan 600, setahun 7,200, 10 tahun 72,000. Kan cantik, boleh simpan duit. Pak cerita lah macam tu. Tapi kita tahu dah ramai jemaah tu ada anak-anak semua ada, ya. Dia dengar aja buat bodoh dengar. Tapi kita dah baca yang jadi nak lipat kita balik ni, kita tahu. Habis semua tu minum, masa minum tu dia talakkan kita balik, ya. Saya duduk minum tak sila. Dia bila ria dia mengulut teh tu kau siap. Dia nak balun lah tu, ya. Awak tahu sangat dah. Dah puluh tahun bawa jemaah, tahu sangat. Saya kata habislah aku kena dah hari ni. Duduklah buat bodoh aja. Dia kata, Ustaz, saya ya Allah, kalau Ustaz dah berceramah, dia mula tu, ya. Allah menangkap ke hati Ustaz. Memang pengalaman Ustaz. Janganlah dicek awal dulu. Kan makin tinggi kalau terempat kan sakit, ya. Dia adalah skill itu. Dalam murid ni macam-macam. Dia kata betul Ustaz, saya memang dah buat Ustaz. Alhamdulillah betul Ustaz cakap. Satu hari serokok RM20 saya berhenti Ustaz. Saya simpan. Memang dapat 600 sebulan. Memang jago betul-betul. Setahun dapat 7,200. 10 tahun 72,000 Ustaz. Memang saya buat rumah. Alhamdulillah. Betul Ustaz cakap. Terharu saya dengar Ustaz. Dia kata apa ujung dia nak kena kan? Awak tak sedap juga ni, ya? Kita dah baca muka-muka ni, ya? Ustaz, saya punya begel rumah tu Allah, Tuhan lah yang tahu Ustaz. Akhirnya siap buat tahlil doa selamat apa semua. Elok habis je tahlil Allah Ustaz, terbakar rumah tu Ustaz, kata. Saya kata ya kau iya Ustaz, kenapa pula? Dia rokok Ustaz, kan rokok tu kena bakar. Dia nak mana kau ujung tu. Habis itu yang saya serokok balik Ustaz, takut saya menyimpannya. Kalau saya simpan rumah terbakar lagi, baik maka rokok aja. Yang jadi degil tak nak berhenti tu tak nak juga. Jangan cari riwayat di bawah, ya? Jadi nak menyebutnya bahawasanya ni, ya, Umar radhiyallahu an, para sahabat mereka bersikap positif. Itulah hebat Umar tu bila nak wuduk tak kenal. Kan pernah Umar duduk dalam masjid menangis macam budak. Esak-esak nangis. Macam tu. Sahabat datang tanya, masa Umar ni dia bukan jenis menangis. Dia jenis kau meja pam seliang dua depa atas angin. Dia jenis tu. Tiba-tiba menangis. Kalau dia menangis tu mesti ada hal besar. Sahabat itu je. Tanyalah ke dia, kenapa Umar menangis? Dia kata betapa tidak. Sekejap ni kata Umar, datang beberapa orang wakil daripada sebuah kampung di Iraq. Karena Umar tu habis dah satu dunia Islam merintah. Mereka datang dan mereka memberitahu kepada aku, ada jalan raya di kampung mereka yang berlubang-lubang, mereka nak lalu payah. Demi Allah, kata Umar, aku tak tahu benda ni. Aduhai celakanya engkau wahai Umar, jika sekiranya lalulah seekor bagal
di kawasan jalan yang berkenaan, tergelincir kakinya kerana jalan yang berlubang itu, lalu bagal itu jatuh, patah kakinya. Umar ini akan menjawab pada hari kiamat di hadapan Allah, celakalah engkau Umar, menangis. Ini Islam dan politik. Itu dia. Dia kata dunia, dia ingat akhirat. Itu baru dia jadi pemimpin yang itu tidak jenuh, macam-macam. Umar menangis. Sebab itu bila kait dengan Islam, kita jadi ahli majlis. Ada dekat kampung jalan tak berturak, kita bagi tahu majlis, dia pun tak buat. Kita dapat pahala di akhirat besok. Dan kalau politik dia tak ada agama, habis gitu lah. Sama macam Cina kafir tak sunat tu, apa beza kita dengan dia? Sebab itu kena ada agama dengan berpolitik, dan kena berpolitik bersama agama dan akidah ini. Itu yang dihuraikan, dipesan oleh pemimpin-pemimpin. Maka yang jenis sebelum miskin, lepas pun miskin, yang ni Allah redha kat dia, kata ulama. Dan memanglah susah cari ya, macam ni, payah sangat. Macam Tunku Ni Aziz tu, disyaratkan ni. Sebab tu dia memerintah dulu. Bulan pertama dia keluar cycler, disyaratkan. Siapa pun nak jemput, kalau boleh perasmian apa pun, jemput saya pada hari Isnin dan Khamis. Syarikat apa, ke mana majlis rasmi apa, kalau boleh nak suruh rasmi-rasmi ni Isnin Khamis, supaya tak banyak kamu nak guna duit siap makan minum kana ambo puasa ni. Betul, saya takut makan banyak kan, termakan hak rakyat, seloklah hamba daripada masa ni. Itu orang yang ada akidah dia lain ya? Baik. Makanya kita kena mikirkan, depan kita ada pemimpin yang ramai. Cek tengok pemimpin jenis macam mana yang ada di hadapan kita. Kalau dia amanah, dia betul bantu. Kalau dia salah, perbetulkan secara baik. Berikan teguran. Ada cara, ada kaedah. Bukan pakai merembat-rembat atau arah gitu. Jangan. Ada adab, belajar menghormati orang lain. Hadirin sekalian, pemimpin yang sebenar, kata ulama, dia menjadi khadam kepada rakyat, abdi kepada Allah. Bukan dia mengabdikan diri kepada rakyat, dia tak. Dia khadam, dia khidmat tu. Pusat khidmat masyarakat. Khidmat tu bahasa Arab. Orang yang melaksanakan perkhidmatan tu dia panggil khadam. Tapi kita orang Melayu, ialah kita sebut selalu, dia tak apa faham bahasa Arab. Khadam tu kita panggil kadam je. Dia sebut kadam tu nampak macam mana? Piramli dah buat film khadam, tepuk gitu. Rem pendek datang, kita tengok terbayang khadam ni tak ada. Padahal menteri besar ke, Perdana Menteri ke apa, itu khadam kita. Dia dah bagi khidmat ke kita. Kalau betul khidmat dia, tolong. Kalau tidak, tegur. Cara tegur boleh secara spontan, buat surat. Kalau ada duit sikit, panggil Karim Singh Walia, siapa nyali tu. Tu kalau nak letupkan sikit. Kalau malam-malam dia diam je lah. Tunggu 4 tahun pangkal lain tu je. Ada laluan yang disuruh oleh Allah dan diajar oleh Nabi SAW. Akhirnya saya nak menyebut, Rasulullah menyebut daripada 3 pemimpin, 2 ke neraka. Bahaya tuan-tuan. 3 jadi pemimpin, 2 masuk neraka. Sabda Rasulullah SAW, pemimpin ada 3. 2 di antara mereka masuk neraka, sedangkan 1 di antara mereka masuk syurga. Iaitu seorang lelaki yang mengetahui al-haq, lalu ia memutuskan perkara dengannya, diikut kebenaran, maka dia masuk syurga. Sedang seseorang yang tidak mengetahui al-haq, lalu ia memutuskan perkara manusia dengan kebodohan,
maka ia juga masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dia di antara pemimpin yang masuk neraka ni ialah pemimpin yang bodoh. Bodoh dengan makna meninggalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, orang yang faham, ya, orang yang betul-betul faham, takut untuk dilantik menjadi pemimpin. Takut. Sebab nak berjawab di akhirat ni bukan kerja main-main, tuan-tuan. Sedetail-detailnya besok. Sebanyak-banyak rakyat yang ada tu datang di besok, dia dakwa-dakwanya, masalah. Kalau adil, Masya Allah, ya, pahalanya besar. Tapi itulah, jarang yang dapat bertahan itu dengan ujian-ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia amanah, untunglah. Kalau khianat, rugilah dia. Yang faham, dia mengelak, dipilih. Yang bodoh, bodoh. Itu dah kitab. Itu yang ditulis. Maka berhati-hati dalam masalah pemimpin. Akhir sekali untuk kita semua sebagai rakyat, setelah kita membicarakan sikit soal pemimpin, mari kita lihat kita sebagai rakyat, apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, "Idza tabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar." Suratul Baqarah ayat 166 dan ayat 167. Ya, politik juga. Ini khusus untuk rakyat. Ingatlah. Yang bermaksud yaitu ketika orang-orang yang diikut itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya. Orang yang diikut pemimpin, orang yang mengikut rakyatlah penyokong, supporter dia. Hidup yang ikut. Sampai hari nanti Allah kata, ketika mana orang yang diikut tu pemimpin berlepas diri dari orang yang mengikutnya. Supporter, penyokong dia lepas diri, dia tak peduli dah. Ni masa cerita hari kiamat. Atas dunia, okey bos, alright bos, cantik bos, ready bos, bos saja. Akhirat dia tak peduli kita. Ni Allah menyebut. Dan mereka melihat seksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, habis. Segala jawatan, kedudukan, bintang, ini apa tak laku dah. Putus. Fataqatta'at bihumul asbab. Dia semua asbab yang atas dunia boleh dikira mendatangkan syafaat, habis. Full stop. Masing-masing bawa kepada jawab. Dan berkatalah orang-orang yang mengikut, penyokong-penyokong ni, rakyat ni, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Aku tahu macam ni lah rupanya azab. Mampu atas dunia kemarin, tak ingin aku dengan kau masa tu. Tak guna. Sebab itu kalau nampak tak betul, bersegera buat tindakan. Jangan pakai ikut je, jangan. Nanti menyesal tak sudah. Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami. Rupanya hari ini buat tak tahu ke kita. Dulu atas dunia bukan main, kita tolong dia. Hari ini nak tak tolong tak boleh dah, buat tak tahu pula. Dan dia pun dah tengok azab, dia pun dah tahu dia akan kena juga. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka
amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Menyesal, rupanya apa yang dibuat segala amal tak membawa manfaat. Ya, sebab itu berusaha sekuat tenaga. Kita ni dah tua-tua, tuan-tuan, ibu-ibu, banyakkan amal. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyebut, jangan kamu merasa letih dalam beramal, kerana letih itu hanyalah perasaan. Perasaan letih itu akan hilang. Yang tinggal di sisi kamu adalah pahala. Dengan pahala itu kamu akan masuk ke dalam syurga. Sebaliknya, kata Sayyidina Ali, jangan kamu gembira sangat dengan maksiat yang kamu lakukan. Seronok sangat, jangan. Kerana seronok gembira hanyalah perasaan. Perasaan itu akan hilang. Yang tinggal di sisi kamu adalah dosa. Dengan dosa itu nanti kamu dihumban ke dalam neraka. Itu pesan Sayyidina Ali. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dia Allah kata tak boleh lepas. Dalam ayat lain, mereka hanya lepas bila unta boleh tembus keluar daripada lubang jarum. Hakikatnya tidaklah. Itu hanya sindiran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita berazam untuk merubah akhlak kehidupan kita, dengan kita terus-menerus mendampingkan diri dengan Al-Quran, menambahkan ilmu, membanyakkan istighfar, menyadari dan memahami bahawa usia kita semakin pendek. Tak panjanglah. Ada juga orang rasa, nah insya-Allah Ustaz, ya, pagi telur sepuluh masak 4 biji, B kompleks 2 biji, ya, vitamin C 3, 5 jangan. Ini cerita mati, jangan sembang tuan-tuan. Ya. Anna rasa Ustaz, Anna dalam 20 tahun lagi sampai Ustaz. Itu yang tak tahan tu, ya. Dia suka dia lagi 20 tahun. Tuan-tuan, saya dah sebut, jangan sebut tahun, lama nak rasanya. Tukar tahun tu jadi songkok, 20 tahun ke 20 songkok. Sebab setiap 1 tahun beli songkok baru pasal nak raya. Tukarkan jadi 20 tahun tu jadi 20 songkok. Dia susun, ambil 20 buah songkok, susun. Banyak kan? Tahun ni simpan 1 songkok, dah tinggal 19. Raya tahun depan tak lama dah, bulan 4 ke bulan berapa dah nak raya. Akhirnya 1 songkok, tinggal 18. Lama tinggal 2 songkok. Tahun sekali lagi tinggal 1 songkok. Tahun yang akan datang tinggal rak, songkok dah tak ada dah, dia pun dah lepas ke bawah. Oh, saya insya-Allah 5 tahun lagi. Ingat banyak 5 tahun. 5 songkok aja. Anjangan umur kita 5 tahun tu. Tukarkan ke songkok. Saya tengok depan saya ni ada yang tinggal 3 songkok aja lagi ada. Siapa Ustaz, jangan disebut. Elok-elok 3 songkok, langsung tak songkok aja kan. Ya. Jadi kita kena bertaubat, beristighfar. InsyaAllah Allah ni maha pengasih lagi, maha penyayang. Selama kita nak murajaah, dia sebut, nak kembali ke dia, maka kita akan selamat. Di antara cara perbanyakkan pahala ialah memilih pemimpin yang adil, yang menegakkan Islam. Dengan apa yang dia buat tu kita menumpang pahala, kerana kita yang angkat dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati semua. Kita tangguh dengan tasbih kifarah Suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن والمحن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم. أقم الصلاة.